pegang. Ustaz, kata tak boleh lagi. Belum Ustaz. Dalam belum tu, ini dia, cangkuk ni soya bean. Kiri cangkuk roti john. Cangkuk belakang ni tak tahu apalah dalam buku Ustaz. Tabak. Ada tu tangan pusing lagi. Meriah. Saya nak pergi hari apa tu? Hari Jumaat petang. Nak buka di Balai Islam Taman Kenanga. Jam dekat Taman Cepaka. Saya kata betul. Saya ni bukan dalam kereta betul. Tak sempat sampai Taman Nikah tu. Dah azan. Sebab jam dekat Taman Cepaka. Maknanya kehendak orang mencari makanan. Sebab tahap puasa kita tahap macam mana? Peringkat macam mana? Kalau kita sahur pagi tadi, dalam gelap-gelap malam tu, mata-mata pejam lagi, makan, tapi dah terbayang, petang ni aku nak beli ayam gulik. Petang ni aku nak rasa kambing bakar. Petang ni aku nak ni. Dah bayang. Itu standard puasa kanak-kanak. Tengah sahur tu, dah bayangkan. Macam dulu anak-anak kecil, anak saya dah besar belaka dah. Semua dah habis dah rasa. Anak tak ramai, anak lampau 8. Tinggal berdua, tak ada. Yang kecil pun dah baru masuk universiti ni. Ya, ATM kemarin. Kita pimpin dia. Tahu dalam mata pejam tu lah kita dah janjikan, tak apa. Nanti kita petang kita beli jagung bakar, bakar. Kita beli apam balik dah sebut dah. Tengah sahur tu. Sahur tu lauk paling mudah apa, sardin ke telur. Kita dah bayangkan itu, kalau itu tahap sekarang, tahap kanak-kanak. Sebab tu tuan-tuan, puasa ni banyak peringkat. Saya suka balik semula pada soal nafsu tadi. Hari ini tuan-tuan, dalam Ramadan pun yang tidak ada syaitan, tak ada iblis yang menggoda kita pun Masya Allah masih lagi bernafsu. Bukan kata iblis syaitan tak ada bulan Ramadan waktu siang. Mana sepanjang bulan Ramadan dia tidak berfungsi. Dia tak ada daya kekuatan untuk menghasut, untuk mendorong, mempengaruhi manusia supaya engkar perintah Allah Ta'ala. Kita puasa waktu siang saja. Dalam puasa pun kita melakukan perkara-perkara yang didorong oleh nafsu kita. Termasuk yang dikatakan tadi, umpat, keji, mengata. Tangan kita masih lagi melakukan perkara-perkara yang dilarang. Dalam kita berpuasa. Apatah lagi lepas tempoh waktu berpuasa, waktu malam tengok. Saya malam mengayau juga tuan-tuan. Malam tadi balik daripada pulau pukul 12. Mak motor ya Allah. Bung. Malam minggu saya keluar juga. Motor beratus. Ada satu sekali saya ceramah dekat satu tempat. Kampung tu sempit. Masuk tu dah ada azan dah, isyak. Belakang saya ada motor. Nak potong kanan dia tak boleh. Kiri tak boleh. Dia keluk tak boleh. Lepas tu agak ada peluang dia keluk. Dia pun dia angkat roda depan dia. Dalam gelap malam tu saya nampak lampu dia mendongak ke atas. Wah, hebat pemuda kampung ni. Disambut saya dengan wheeling dia. Tuan-tuan. Maknanya ini masalah sosial yang berlaku pada masyarakat. Dalam keadaan berpuasa pun masih lagi nafsu tadi nak kepada perkara-perkara yang boleh katakan bercanggah lah dengan nilai-nilai Islam yang sebenar. Saya ceramah setengah tempat. Kalau surau masjid ada aircon, alhamdulillah taklah terjejah sangat. Tak kalau ceramah surau biasa tu masuk macam tak terasa. Macam kat pos tu periang sana, bercung sini. Tuan. Sehingga kita digambarkan dengan tangan putus, dengan mata putus sebagainya. Ini menggambarkan bahawa nafsu manusia masih lagi puas. Dan antara itu, Ramadan yang difardukan kita berpuasa, menahan diri daripada lapar, daripada makan minum, dan perkara-perkara yang membatalkan puasa tadi, perlu dinilai balik oleh kita. Adakah puasa tadi mampu jadi benteng
benteng pertahanan yang Nabi mengatakan asyamu junnah. Puasa itu perisai. Kalau kamu berpuasa sebulan, kamu akan dapat perisai. Ibarat sekarang ni kalis peluru. Maknanya kita mampu menghadapi serangan musuh setahun akan datang. Kalau musuh nak tembak kita, takluk lah. Sebab apa? Kita dah ada perisai atau baju kalis peluru yang mampu menangkis segala serangan-serangan syaitan dan iblis. Sebab tu Nabi mengatakan asyamu junnah. Puasa itu perisai. Tapi dalam bulan Ramadan sendiri, di kalangan setengah masyarakat kita tewas. Walaupun tidak ada dorongan hasutan iblis syaitan, tetapi dirinya sendiri tidak mampu bertahan. Sebab kita lihat balik iman kita. Kita lihat khutbah yang lepas, kalau yang semayang tajuk standard sama, Jihad Akbar. Yang Nabi pulang daripada Perang Badar, dalam khutbah tu nyatakan, Nabi beritahu sahabat, kita balik, kita pulang daripada jihad kecil menuju jihad yang besar. Sahabat bertanya, apakah jihad yang besar ya Rasulullah? Jihad nafs, jihad melawan hawa nafsu kita. Dalam dunia teknologi moden pada hari ini, tuan-tuan, khususnya media sosial atau handphone macam-macam, Facebook dan sebagainya, kita akan berhadapan dengan serangan musuh yang hebat. Kalau kita tak ada perisai, tuan-tuan, kalau kita tak ada baju kalis peluru, tak ada benteng, bagaimana kita nak menghadapi cabaran globalisasi? Bagaimana kita nak menghadapi serangan musuh yang bukan saja datang dari depan, tapi datang dari depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah? Bagaimana generasi muda kita nak bertahan lama, mempertahankan kehebatan, kemakmuran bumi Melaka, nak menjaga bandaraya Melaka supaya hebat, bersih. Semalam di mana yang saya tinggal? Satu kereta, saya nampak ada orang tepi longkang besar. Dalam gelap-gelap saya nampak orang buang. Wah, buat sedap buang sawah. Ada bela kereta. Satu. Budaya kebersihan yang sepatutnya dihayati oleh kita, tak dapat. Kerana itu ungkapan, tak silap saya, tokoh Islam Mesir, Muhammad Abduh, kalau tak silap saya, dia menyatakan, aku pergi ke barat, aku nampak Islam, tapi tidak berjumpa dengan orang Islam. Aku pergi ke timur, ke negara-negara orang Islam, aku jumpa ramai orang Islam, tapi tak nampak Islam. Islamnya terlindung, Islamnya terhijab. Dengan kata lain, dia pergi ke barat, nilai-nilai Islam tadi subur. Kalau kita pergi ke Jepun misalnya, pergi Korea, tadi saya sebut pergi Korea, siapa pernah pergi Korea, tengok nilai Islam terserna, dicernakan dalam kehidupan mereka, dihayati soal masa. Tapi orang Islam tak ada. Sebaliknya, di negara-negara orang Islam ramai, majoriti orang Islam, tapi Islamnya tak nampak. Kita sebagai umat Islam ibarat cermin yang mampu memancarkan cahaya, balikkan dia. Tetapi oleh kerana cermin tadi ibarat orang Islam dah kabur, dah suram dah, matahari terpancar pun, cahaya terpancar tak mampu membalikkan cahaya yang tu. Itulah gambaran kita. Sebab tu ungkapan yang sesuai, tajdidil muslimin la fi Islam. Pembaruan ke atas orang Islam, bukan ke atas Islam. Islam dah sempurna, Islam dah lengkap. Inna dina indallahi Islam. Agama yang diridai di sisi Allah, Islam. Sempurna, lengkap. Tetapi yang belum lengkap, yang perlu diproses, direvolusikan, ditajdidkan, diislahkan, ya orang Islam. Pemikiran dia, perangai dia, tingkah laku dia. Melaka bersih, alhamdulillah. Kita tengok. Tapi siapa bersihkan? Kontraktor tuan-tuan yang tuan-tuan lantik bersihkan waktu pagi, waktu tengah hari, malam setengah tu kerja.
Saya tengok memang kagum dengan mereka tu. Panas terik, dalam hujan mereka bekerja. Tak cukup dengan serumput, sapu lagi. Masuk, cukup tuan-tuan. Tapi kita, tahap kita, orang kita, tengok, masih buang sampah macam apa. Isap rokok, buang. Ambil musim buah rambutan, makan. Tak ada nilai. Ini yang berlaku. Pergilah tempat-tempat mana pun, sampah cukup banyak. Tetapi oleh kerana ada pekerja, ada orang kata tukang-tukang sapu yang kita upah tadi, maka bersihlah tempat kita. Tetapi realitinya kita belum menghayati nilai-nilai Islam yang sebenar, iaitu taharah, bersuci. Ini yang kita nak tekankan dalam Ramadan ini. Ambil satu pun cukup, bahawa kita perlu menyucikan diri kita dengan sifat-sifat yang ikhlas, bersih, thayyibah, supaya kita dapat menjadikan Ramadan ini Ramadan yang bermakna untuk kita. Kerana belum tentu tuan-tuan, baru ni minggu lepas sahabat saya sehat lagi tapi meninggal dunia dalam usia 54 tahun. Sebelum ni tak jumpa Ramadan, 2 hari sebelum Ramadan, besan kepada saya punya kakak ipar tu meninggal dunia. Jadi kita hari ni doa kita dah dimakbulkan oleh Allah SWT. Kita doa, Allah mabarik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Kita dapat, ya Allah, terimalah, berkatilah aku dalam bulan Rajab, dalam bulan Sya'ban, dan sampaikanlah aku dalam bulan Ramadan. Dah dapat 17 hari dah. Kita doa lagi, Allah mabarik lana fi syahri Ramadan, Allah mabarik lana fi syahri Ramadan. Doa lagi, doa yang biasa kita doa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wal nar. Ini doa. Dan sebagai penghujungnya ada lagi 7 minit kalau ikut tempoh saya. Saya ni dah lama tak pakai jam. Dah sisa tak pakai jam. 3 golongan yang doanya dimakbulkan oleh Allah SWT, tak terhijab. Yang nombor 1, as-shaim, shaimun, orang yang berpuasa sehingga dia berbuka. Kita tuan-tuan, kita sedang berpuasa daripada pagi tadi subuh sampailah nanti insyaAllah 7.20. Kita berdoa lah tuan-tuan. Doa minta apa? Apa yang minta? Yang minta sehat, senang, kaya. Yang bujang minta dikawinkan, minta lah. Yang baru isteri satu nak kahwin dulu, minta lah. Allahumma la tada'ana zamban ila ghafarta wa la hamman ila farista wa la maridan syafaita. Tak ada yang sakit kecuali kau sembuhkan, ya Allah. Tidak ada yang bujang kau kahwinkan, ya Allah. Dan tidak ada pakiran ila agnaita, tak ada yang pakir kecuali kau kayakan, ya Allah. Wala hajatan min hawajid dunia wal akhirah illa qadaitaha. Dan tidak ada hajat di dunia dan di akhirat kecuali kau kabulkan, ya Allah. Doa. Mungkin kita sempat doa tadi. Mungkin doa duha kita dapat, Allahumma in kana rizquna fis sama' fa'anzilhu, ya Allah. Wa in kana fil ardi fa'ahrij, ya Allah. Kalau rezeki kami ada di langit, ya Allah, turunkan, ya Allah. Kalau rezeki kami ada di dasar bumi, keluarkan, ya Allah. Kalau rezeki kami ba'idan, jauh, dekatkan, ya Allah. Kalau masih lagi haraman, fatahhiru. Kalau masih lagi putus, haram, sucikan, ya Allah. Dan kalau rezeki kami masih lagi sukar, maka permudakan, ya Allah. Doa lah. Itu satu golongan kita. Yang kedua, orang yang akan dimakbulkan oleh Allah, doanya ialah imamun adil, pemerintah yang adil, raja yang adil, sultan yang adil, pemimpin yang adil, ketua yang adil. Kita juga mungkin tuan-tuan ketua rumah tangga, ketua jabatan, ketua sektor. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyat. Semua kepada pemimpin, setiap pemimpin akan ditanya tanggungjawab. Yang ketiga, orang yang dianiaya, orang yang dizalimi. Kalau dia berdoa, doanya dimakbulkan oleh Allah SWT. Sebab tu kita tak boleh menganiaya orang, tak boleh menzalimi orang, kena bersifat adil. Jadi tuan-tuan, itulah peluang yang kita ada untuk berdoa sebanyak mungkin kepada Allah SWT. Dan Ramadan yang kita sambut dah masuk 17 hari ini penuh dengan erti perjuangan. Dan ini sebagai ujian. Ujian tuan-tuan. Ini ujian. Sama ada kita taat ataupun tidak.
Pagi tadi saya lalu satu jalan tu, tiba-tiba ada seorang tadi kenal lah. Muka kita kenal lah, ini Melayu ke Cina ke India, Jawa ke, tahu lah kan. Oh, dia sedang mengapa? Angkat apa? Pasir air bungkus. Rasa-rasa macam kopi. Kopi susu tu, kopi lah, bukan kopi selama je pergi kat lori. Itu bahagian ni lah, mungkin kita kata mungkin nak bagi keluarga dia, anak dia kot. Tapi setakat ni laporan tadi 2 jual 24, jadi dah total 46, mana 50 kan. Betul. Jadi peluang masih lagi berbaki lebih kurang 12 ataupun 13 hari. Dan di sana ada hari yang dijanjikan, Lailatul Qadar. Berebutlah peluang tuan yang mungkin kerja tak banyak sangat kecuali di pejabat, mungkin malam lapang, WI pun dah tunjuk, dah booking, dah cantik kan, tunggu aja. Tak payahlah nak pam telur kan, nak lagi nak bakar lagi, tak ada dah. Semua dah sibuk orang titik tunggu masa dia sampai. Jadi beramallah di waktu malam Ramadan yang berbaki dengan tarawih, tadarus, qiyamul lail sebanyak mungkin. Yang saya ni kadang ya Allah kadang tak larat. Itu berbalik sampai rumah pukul 12. Wallah orang telefon, balai telefon, 2-3 balai telefon. Rupa ada sekarang. Tanjung minyak di sepasang minggu lepas. Air kru ada satu kes tapi tiga lelaki satu perempuan. Itu malam satu. Malam Ahad ada juga. Aduan. Semalam pun ada aduan, saya kata tak boleh, kita dah tak larat dah. Aduan juga. Ada anu kereta maksiat. Masih berlaku lagi. Saya kata macam mana nak beramal ni? Kecuali kita buatlah setakat yang kita mampu dan doa tuan-tuan dan puan-puan. Yang paling penting, Ramadan akan datang belum tentu kita jumpa. Jadi masih berbaki ini gunakan kesempatan untuk kita memaksimumkan kita usaha mengejar peluangnya. Sebab satu malam yang dijanjikan menyamai 1000 bulan. Kalau tuan-tuan pada malam tu dapat bangun 2 rakaat, pada masa itu tuan-tuan berzikir, berdoa, doanya masih bersamaan dengan wujudnya Lailatul Qadar, maka tuan-tuan beroleh keberkatan, kejayaan. Jadi tuan-tuan, rasa itulah yang saya dapat lontarkan idea secara spontan ini. Semoga pertemuan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita sebagai warga kerja di MBMB ini kenalah berusaha bagi memastikan kehidupan kita sentiasa dalam kerajaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan sahaja kita, tetapi ahli keluarga kita. Kerana itu, penghujungnya saya ingatkan juga untuk diri saya dan tuan-tuan, puan-puan, kaki anak Adam ini tak akan berganjak pada hari akhirat kelak sehingga 4 soalan diselesaikan. Yang pertama, umurnya. Umur kita, umur saya ni dah 58. Ditanya, ke mana dihabiskan sepanjang umur yang ada, 60 tahun, 58, 70 misalnya, ke mana dihabiskan? Kita kena sediakan jawapan. Di mana tempat yang diselesaikan. Yang kedua, tentang sabar, keremajaan, kepemudaan, kekuatan, kesihatan tenaga kita. Ke mana kita habiskan? Ke mana kita lunturkan tenaga kita? Di mana kita lemahkan tenaga kita? Penting. Dulu kita sihat, kemudian sekarang kita dah sakit. Ke mana kesihatan kita dah habiskan? Kita gagah boleh berlari, jogging mengatur tempat, sehat, tapi ke mana dilunturkan kesihatan kita tadi? Dalam mentaati Allah ataupun dalam mendurhakai Allah SWT. Yang ketiga, ditanya tentang mal, harta. Harta ni ada 2 soalan. Dari mana kamu dapat? Dah tentu kita jawab gaji. Dah tentu kita dapat upah. Halal. Sebab kita dibayar. Gaji sebelum peluh kita kering. Belum habis cukup bulan, gaji dapat. Cuba lebih 1 hari. Cuba gaji dapat 2 bulan. Mengamuk. Sekarang ni bulan ni lagi cepat. 24 dah dapat, katakan kalau bulan biasa 26, 28 dapat. Cuba ya 2 bulan. Bulan berikut. Memang
Sebab sekarang zaman Facebook, dalam WhatsApp dan sebagainya, macam-macam. Kita jawab, itu jawapan kita. Tapi ke mana? Suka hati aku, duit aku. Ini biasa dijawab oleh orang kakak judi. Kita tangkap dia, Ustaz, saya beli ekor Ustaz, tak minta duit Ustaz, RM1 tak minta duit Ustaz, ini duit saya ni. Itu jawapan dia. Itulah jawapan dia kalau kita tangkap dia. Saya tak minta duit Ustaz, yang Ustaz sibuk apa? Dalam soal harta, soal dari mana kamu dapat? Jawab. Ke mana? Terjawab. Kalau tempat yang haram, tempat yang bukan untuk nafkah anak isteri, jawab. Setiap benda yang haram, benar Allah. Setiap benda yang tumbuh daripada yang haram, tumbuh badan kita, neraka lah. Api neraka lah. Jawapan. Itu yang ketiga yang kita kena jaga. Termasuk juga kalau dihuraikan, bagaimana kita kerja. Cuit tulang tak? Buat bisnes luar tak? Monteng tak? Itu kena tanya balik. Adakah sama dengan hasil daripada pendapatan kita? Dan yang keempat tentang ilmu. Ilmu yang pelajari di sekolah, di universiti, di pejabat, di surau, di masjid, dan di tempat kerja juga ada ilmu. Sebab ilmu ni berada di mana-mana. Kita kena kutip. Mungkin di jalan raya kita dapat ilmu, kita kutip ilmu. Mungkin dalam ceramah ni ada ilmu, kita kutip. Di mana saja ilmu tadi kita kutip. Ibarat harta kita yang hilang, kita kena kutip. Diamalkan ataupun tidak. Mudah-mudahan secara ringkas ini dapat memanfaatkan diri saya dan tuan-tuan, perempuan. Selamat meneruskan ibadat puasa dan juga selamat menyambut Aidilfitri lah. InsyaAllah mudah-mudahan dan jangan lupa penyucian diri kita. Saya puasa je lah, zakat fitrah tak banyak. Berapa? RM6 dan RM70. RM6.70. Itulah. Bukan sebulan, bukan seminggu, setahun. Nilaiannya. Sedangkan udara yang kita hirup, oksigen yang tersebut, bil kita berapa? Bil kita dah ni berapa? Beratus. Lagi-lagi yang 2 handphone. Kau ibu ingat berapa handphone suami? 1, 2, 3. Pastikan 3 masuk rumah. Jangan 2 handphone, 1 handphone kat rumah, 1 handphone dalam kereta. Awas. Jadi ini pun masalah banyak sosial. Handphone, bil berbayar. Tapi hubungan kita dengan Allah, hablum minallah wa hablum minnas. Hubungan kita dengan Allah tanpa bayar. Hablum minnas, hubungan kita sama manusia, maka pereratkanlah hubungan tadi melalui bulan Ramadan yang menyatukan hati-hati kita dengan izin Allah SWT. Salah silap, terkasar bahasa, terkejut ke, saya minta maaf. InsyaAllah jumpa lain kali. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.